Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu marilah kita untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta segala bentuk pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tak lupa juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan hawa nafsu dan keburukan tingkah laku. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, iaitu menjalankan segala bentuk perintah Allah dengan mengharapkan pahala Allah, dan menjauhi segala bentuk larangan Allah kerana takut akan azab Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, iaitu al-istiqamah. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi dalam firman-Nya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah, yang mana Dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, iaitu Adam, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai, kita semua. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah lah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya barang siapa yang melakukan dua perkara ini, maka Allah akan memperelokkan segala urusannya, akan menghapuskan, mengampunkan dosa-dosanya. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan hanyalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan ketahui juga bahawa seburuk-buruk perkara, sekeji-keji perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa sebarang dalil. Dan setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama merupakan perkara yang tercela, iaitu perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus pelakunya cepat atau lambat kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan, kesihatan dan juga keinginan untuk melakukan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu beribadah kepadanya dengan menuntut ilmu. Dan insya-Allah pembelajaran hadis kita pada hari ini berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Sudah masuk, sebenarnya dah masuk hadis yang ke-10. Walillahil hamd. Akan tetapi sebelum kita nak memasuki hadis yang baru, alangkah baiknya untuk kita melakukan sedikit ulang kaji hadis yang pertama sehingga hadis yang ke-9 insya-Allah. Dan alhamdulillah kita dah masuk hadis yang kedua, hadis Jibril. Dan perbahasan kita dah pada perbahasan rukun iman yang terakhir, yang mana kita tahu hadis Jibril merupakan hadis yang panjang, menerangkan tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan dan hari kiamat. Dan alhamdulillah kita dah bahas tentang rukun Islam, dah bahas satu-satu, kita dah bahas dan kita murajaah lagi tentang rukun Islam. Dan sekarang kita dah berada di rukun iman yang terakhir, iaitu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, iaitu engkau beriman, kau meyakini dengan segala takdir bahawasanya ia daripada Allah, baiknya dan juga buruknya. Okey, perbahasan dia sangat panjang terkait dengan takdir. Pada siri kali ini dan siri yang lepas kita hanya bahas sedikit sahaja, kerana ulang kaji tak perlu perbahasan yang panjang. Jadi siapa yang nak tengok terkait dengan rukun iman takdir ni dengan detail, dengan dalil, saya tulis dekat smartboard tu, ada di siri yang ke 15, 16, 17 kalau tak salah saya, ataupun 14, 15, 16, 3 siri. Kita bahas satu-satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW nak kita faham konsep takdir, yang mana kita tak boleh nafikan bahawa takdir adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab ia berlaku 24 jam dalam seharian kita. Dan takdir tidak lari daripada dua perkara, imma takdir itu baik ataupun takdir itu jahat. Jadi kalau kita tak betul-betul faham bagaimana fahamnya para salafus salih, Nabi, para sahabat dan para tabi'un dan tabi'ut tabi'in, maka kita akan melencong ke arah mana? Dia ada dua kelompok. Dalam nak memahami takdir ni, baik dan buruk datang daripada Allah, dia terbagi menjadi dua kelompok yang sesat. Yang pertama, kelompok dinamakan Jabariyah. Dan yang kedua, kelompok Qadariyah. Dua kelompok ini adalah ibu kesesatan dalam memahami masalah takdir. Okay, kelompok Jabariyah ni, apa kesesatannya? Dia daripada perkataan ijbar, paksaan. Maksudnya apa? Dia memahami nas-nas Allah dari satu sisi sahaja. Dia mengambil misalnya ayat Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dia ambil ayat yang last sahaja, illa an yasha Allah. Tidak akan terjadi sesuatu melainkan dengan kehendak Allah.
Jadi dia buat kesimpulan, kelompok Jabariyah ni buat kesimpulan, apa-apa yang terjadi dekat atas muka bumi ni, baik ataupun buruk, ia terjadi atas kehendak Allah secara mutlak. Kita manusia ni tidak ada apa-apa kekuatan, tidak ada apa-apa keinginan, kehendak. Itu kelompok Jabariyah. Okey. Jadi kalau orang buat maksiat, orang berzina, orang bunuh, dia akan salahkan takdir. Dia cakap ini dah termaktub. Allah dah tulis benda ni 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Apa kekuatan saya nak menghalang takdir? Itu selalu hujah-hujah orang-orang yang ke arah Jabariyah. Mungkin kita tak boleh cakap ada satu kelompok dia berkumpul, akhirnya dia cakap kita adalah kelompok Jabariyah. Tak mungkin ada zaman sekarang. Tetapi bibit-bibit pemikiran yang menjerumus kepada Jabariyah banyak sangat zaman sekarang. Okay? Jadi sebab tu kita kena betul-betul faham. Yang kita belajar tentang qadar ni adalah usul dalam kita nak memahami konsep, memahami takdir yang sebenarnya di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay, itu kelompok Jabariyah. Jadi kesimpulan dia, apa yang kita buat daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, kita hanya sebagai robot je. Itu kelompok yang hulat lah, yang lebih-lebih. Ada yang dia nak cakap macam tu macam tak sampai hati. Dia tak terlalu melebih, tapi cakap apa? Kita ni bukan robot, tapi kita ni bagaikan bulu yang berterbangan di atas angin. Kita hanya ikut flow je. Jadi bahaya. Okay, kelompok yang kedua adalah kelompok Qadariyah. Dan kelompok ini dah muncul ketika zaman para sahabat lagi. Yang kita dah sebut kisah di sebalik hadis Jibril. Siapa ingat lagi? Apa kisah di sebalik hadis Jibril? Danish? Sabab wurud hadis Jibril dalam riwayat Sahih Muslim. Ada ingat ke? Macam Ustaz Ana tak ikut kelas selamat Abang Yus. Apa sebab wurud hadis Jibril? Bagaimana hadis Jibril yang diwariatkan oleh Umar bin Khattab sampai kat kita daripada jalur sanad Imam Muslim. Imam Muslim ada menerangkan dalam kitab sahihnya, iaitu terkait dengan masalah qadar. Dua tabi'in yang datang daripada Basrah pergi ke Madinah melakukan haji atau umrah, nak mencari seorang sahabat Nabi SAW untuk dia orang mengadu bahawa di tempat Basrah adanya kelompok Qadariyah. Ma'bad Al-Juhani nama orang tu, pendiri pemahaman Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani. Dan akhirnya hadis ini sampai disebabkan diorang berdua ni, para tabi'in ni, berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Dia berjumpa dengan Abdullah bin Umar, anaknya kepada Umar bin Khattab. Dia mengadu, Abdullah bin Umar, dekat Basrah sekarang ada orang mengatakan bahawa segala kejadian yang berlaku di atas muka bumi di sisi keburukan, ia bukan di atas kehendak Allah. Dia berdasarkan kehendak, atas kehendak manusia itu sendiri. Dan setelah keburukan itu terjadi, barulah Allah tahu. Unuth, dia cakap, benda tu baru. Maksudnya bila orang nak bunuh orang, sebelum orang tu nak bunuh tu, Allah tak tahu pembunuhan ni akan terjadi, sebab ia benda buruk kan. Allah nak larang, Allah benci tak benda buruk, pembunuhan? Benci. Jadi kenapa kalau Allah benci, Allah takdirkan ia terjadi? Jadi dia buat kesimpulan Allah tak tahu sebenarnya. Setelah berlaku pembunuhan baru Allah tahu. Itu puak-puak Qadariyah. Akhirnya dia mengadu kepada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar sampaikan hadis Jibril ni kepada dua tabi'in, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi puak-puak Qadariyah ni, apa dia punya kesimpulan pula? Kesimpulan dia, segala takdir buruk ia tak ada kaitan dengan Allah. Ia merupakan perbuatan manusia itu sendiri secara mutlak. Jadi manusia seakan-akannya, manusia ini dia mencipta dia punya
mencipta dia punya tindak tanduk buruk dia sendiri. Dia tak ada kaitan dengan ilmu Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, tak. Itu puak Qadariyah. Dia lawan daripada puak Jabariyah. Jabariyah pula cakap kita buat ni semua atas kehendak Allah semata, kita tidak ada kekuatan sedikit pun. Qadariyah pula kita buat ni atas kekuatan dan kehendak kita semata, tidak ada kaitan dengan Allah. Jadi bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah pula? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan segala bentuk takdir baik dan buruk semua berlaku di atas kehendak Allah dan berlaku atas ilmu Allah. Tetapi ia berlaku sesuai dengan kehendak kita setelah kita diberi pilihan, dan Allah tahu apa pilihan kita. Dan ini yang paling, pemahaman ini yang paling selari dengan akal yang sihat. Pemahaman ini yang paling selari dengan akal yang sihat. Jabariyah dan Qadariyah secara zahirnya macam dia pakai akal, betul tak? Tetapi itu dia membodohkan akal dia. Sekarang, siapa yang halang kita kalau kita nak solat sunat sebelum subuh? Tak ada orang nak halang. Kalau kita bangun sebelum subuh, dah dengar azan, kita dah tahu fadilat solat sebelum subuh, kita boleh solat. Ada tak kita nak solat, tiba-tiba tangan keras, ataupun ada orang kat belakang bagi pistol, kau jangan solat, kau solat aku bunuh? Nampak? Itu kehendak kita. Kita nak ke tak nak? Tapi jangan kita pukul rata bahawa kehendak kita sewenangnya tidak ada di bawah kehendak Allah, tak. Kalau orang tu nak solat sebelum subuh, dia dah kehendak, tiba Allah tak berkehendak, tiba ada call, kereta awak pecah ni, dia tak jadi solat. Itu konsep dia. Jadi konsep yang paling selari dengan akal adalah konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga itulah yang Allah firmankan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan tidaklah engkau kehendaki, Allah sebut kita semua ni kehendak tak? Kehendak Allah yang tetapkan. Tetapi kehendak kita tidak lari daripada kehendak Allah, illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Jadi dua kelompok ini, Jabariyah dan Qadariyah, merupakan ibu kesesatan dalam memahami masalah takdir. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni wasat. Dia di tengah-tengah. La ghulu wala ifrat. Dia tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Baik. Jadi kita dah bahas minggu lepas masalah takdir, ta'arif dia, apa perbezaan ta'arif di antara qada dan qadar, kan? Sebab qada dan qadar ni dia sama seperti iman dan Islam. Maksudnya apa? Maksudnya apa, Adam? Ta'arif qada dan qadar sama seperti ta'arif iman dan Islam. Maksudnya apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika qada dan qadar ada dalam satu nas, maka makna dia akan berpisah, lain. Qada makna lain, qadar makna lain. Tapi jika ia berpisah, ia tidak bersama, misalnya nas mengatakan antu'mina bil qadar, Nabi sebut qadar je, tak ada qada. Jadi makna qadar di situ adalah makna qadar dan makna qada. Begitu juga iman dan Islam. Okey, kalau Allah sebut dalam ayat Quran tentang Islam sahaja, makna ia termasuk iman juga. Tapi kalau Allah sebut Islam dan iman, makna Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan batin. Okey. Jadi kita dah bahas minggu lepas, betul? 2 minggu lepas. Jadi apa yang dimasukkan dengan qadar? Qada dulu ke qadar dulu? Qada dulu ke qadar dulu? Kalau kita istilah Melayu ni qada dan qadar, kan? Dia cakap qada dulu baru qadar, tapi salah. Qadar dulu. Qadar adalah ilmu Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi, semua takdir. 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah dah perintah qalam untuk tulis semua takdir sampai hari kiamat. Itu qadar.
Qada pula adalah sesuatu yang terjadi setelah Allah tahu ia akan terjadi. Okey, jadi sepatutnya qadar dan qada, bukan qada dan qadar. Qadar dulu baru qada. Okey, lepas tu perbahasan kita seterusnya tentang maratibul qadar. Tingkatan dalam kita nak memahami konsep takdir. Ada 4. Siapa boleh sebut? Fadal, Adam. 4 maratibul qadar. Tingkatan dalam nak memahami qadar. Kalau kita faham tingkatan ni, selesai masalah kita nak memahami masalah takdir. Danish, datang kelas. Belum datang lagi. Selamat lagi. Tapi jaga minggu depan. Okey. Maratibul qadar, tertib dalam nak memahami takdir ada 4. Yang pertama sekali, ilmu. Yang pertama sekali, sebelum kita nak faham apa masalah takdir ni, kita kena faham ni dulu, ilmu Allah. Al-ilmu, iaitu ilmu Allah. Apa yang dimasukkan dengan al-ilmu, iaitu Allah Subhanahu wa taala al-alim, yang Maha mengetahui ni, dah tahu segala sesuatu yang sudah terjadi, makana, yang sedang terjadi, ma yakunu, yang akan terjadi, ma sayakunu, dan apa-apa yang tidak terjadi, jikalau ia terjadi dan bagaimana terjadi, Allah dah tahu. Itu ilmu Allah. Jadi ilmu Allah ni meliputi segala sesuatu. Apa yang kita buat pagi tadi Allah tahu. Sekarang kita tengah belajar, Allah tahu. Lepas belajar kita nak buat apa, Allah dah tahu. Kalau misalnya kita buat tapi kita tak buat, tapi kalau kita buat apa yang terjadi pun Allah tahu. Boleh faham Contoh macam masalah kisah Khidir dan Musa. Itu contoh menerangkan tentang ilmu Allah. Allah tahu. Kalau ia terjadi, bagaimana ia terjadi, Allah tahu. Sedangkan ia tak terjadi pun, kan? Khidir bunuh budak kecil, Allah tahu kalau budak kecil tu tak dibunuh oleh Khidir, dia membesar, dia menjadi kufur, dan kufur dia akan menyebabkan kedua orang dia kufur, akhirnya 3 beranak ni masuk neraka. Dan itu pasti terjadi kalau ia terjadi, sebab ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tapi tidak, Khidir sempat bunuh budak tu. Akhirnya budak tu bunuh sebelum sampai waktu baligh, dia masuk syurga secara pastinya. Dan terbunuhnya budak tu tak mendatangkan fitnah kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kedua orang tua pun masih dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ini pun masalah takdir. Kita boleh faham. Nanti kita akan bahas masalah keburukan yang berlaku di atas muka bumi ni. Salah satunya contoh masalah Khidir dan Musa. Antara syubhat orang-orang nak memahami takdir ni, dia cakap, kalaulah Allah benci pembunuhan, kenapa Allah takdirkan benda ni terjadi? Kalaulah Allah benci berlakunya peperangan, kenapa setiap hari kita dengar berita perang je ni? Allah tak mampu. Itu jadi orang etis, tak percaya pada Tuhan. Syubhat kecil macam tu je, kalau tak dibendung, anak-anak kita kalau tak dibendung, tak diberi jawapan yang tuntas, dia akan senang-senang terjerumus dengan pemikiran etis, tak percaya Tuhan. Kita akan bahas kaedah-kaedah dia. Jadi tingkatan yang pertama dalam nak memahami takdir adalah ilmu. Sekarang kita kena yakin bahawa setiap sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini semua berdasarkan ilmu Allah. Allah dah tahu dah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Setelah Allah memang dah tahu dengan ilmu Allah yang azali apa yang bakal terjadi sampai kiamat, Allah perintah, Allah cipta makhluk yang pertama iaitu qalam. Berdasarkan hadis sahih, Allah cipta makhluk yang pertama iaitu qalam, dan Allah perintahkan qalam ni untuk tulis semua takdir. Ini yang dinamakan Ummul Kitab, yang berada di Lauhil Mahfuz, yang tidak ada perubahan sedikit pun. Penulisan ni tidak ada perubahan sedikit pun. Inilah takdir. Jadi Allah perintahkan qalam untuk tulis semua masalah takdir yang akan berlaku daripada 50,000 tahun sebelum cipta langit dan bumi sampai hari kiamat. Setelah Al-Kitabah, apa dia? Al-Masyiah, kehendak Allah. Al-Masyiah, kehendak.
Dan semua yang termaktub di dalam Lauhil Mahfuz, Ummul Kitab, semua tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah al-masyiah. Kemudian setelah Allah, memang ilmu Allah meliputi segala sesuatu, Allah tulis di Lauhil Mahfuz, di Ummul Kitab, dan ia tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Setelah Allah kehendaki, barulah terjadi al-khalqu. Itu martabat yang terakhir, yang keempat, penciptaan. Taib. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini selain Allah adalah makhluk. Perbuatan kita adalah makhluk Allah. Pembunuhan yang terjadi itu atas kehendak Allah, itu atas penciptaan Allah. Apa-apa buruk yang berlaku, iblis adalah makhluk Allah yang Allah cipta. Okey, faham? Faham masalah ni Okey, kita rungkai satu-satu. Okey, poin yang pertama, al-ilmu. Kita dah tahu bahawa memang Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dia mengetahui, mendengar, melihat segala sesuatu, meliputi. Ilmu Allah ada di mana-mana. Okay? Itu statement yang benar. Ilmu Allah ada di mana-mana. Kita tambah ilmu. Dan kalau kita tengok semua nas dalam Al-Quran, dalil-dalil yang kelompok sekian bawa bahawa ini adalah dalil menunjukkan bahawa Allah di mana-mana, tak. Sebenarnya dalil itu Allah menerangkan bahawa ilmu Allah, bukan Allah secara zat. Kalau kita mungkinlah Danish jumpa kawan, tiba kawan cakap, Danish, Allah kat mana? Danish dengan tegasnya, Aamintum man fis sama, Allah fis sama, kan? Lepas tu dalil dia apa lagi? Yanzilu Rabbuna ilaihi yas'adu kalimut tayyib. Banyak dalil Danish bagi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kan? Lepas tu dia cakap tak, Allah ada di mana-mana. Dia bawakan dalil macam-macam, banyak dalil juga. Tapi sebenarnya dalil tu pasti Allah akan tutup dengan ilmu, yang mana Allah nak terangkan apa, salah satu dalilnya Allah bersama engkau, kan? Tetapi akhir ayat tu Allah tutup dengan ilmu. Sebenarnya yang bersama kita ni adalah ilmu Allah. Allah tu sendiri di mana? Fis sama. Khalas. Itu yang mana Allah tegaskan dan Nabi Muhammad SAW tegaskan. Nabi tanya Jariyah, yang kelak nanti ada debat ni, debat ustaz dengan ustaz tu tentang hadis Jariyah. Nabi tanya jelas, Aina Allah? Fis sama. Dah. Nabi cakap, Wahabi tak ada. Sebab itu yang perkara yang sangat jelas dan ia selari dengan akal yang sihat. Kalau Allah di mana-mana, ini dah bahas perbahasan lain pula. Okay, jadi apa tadi? Ilmu Allah. Jadi ilmu Allah tu meliputi segala sesuatu. Okey. Kemudian poin yang kedua, Allah mengarahkan kalam untuk menulis. Dan penulisan takdir di Ummul Kitab tidak ada sedikit perubahan pun. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana doa boleh ubah takdir? Macam mana melakukan ibadah silaturrahim dapat panjangkan umur? Seakan-akan ada perubahan di takdir. Kita dah bahas benda tu. Siapa boleh jawab? Surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah sebut apa? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi takdir dia bukan satu saja. Dia terbagi menjadi 4 ataupun 5. 4 ke 5? 4. Ada penolong saya kat belakang tu macam ni. Masya-Allah. Ada 4. Takdir yang pertama yang tidak akan berubah sedikit pun adalah takdir yang berada di Ummul Kitab. Wa indahu Ummul Kitab. Iaitu takdir yang Allah tulis, surah Qalam tulis tu. Itu tidak ada sedikit perubahan pun. Kerana ilmu Allah dah meliputi segala sesuatu. Okay, kemudian adanya takdir umuri, takdir umur. Daripada orang tu sejak dia berada di dalam perut ibu dia sampai ajalnya, itu ada Allah suruh malaikat tulis rezeki dia, amal dia, ajal dia, dan dia termasuk orang yang sa'id ataupun syaqi. Itu takdir umur dia yang berada di sisi malaikat. Misalnya Danish, umur dia 100 tahun, berada dalam ketaatan, amin.
di sisi malaikat. Tiba Dennis pada masa hidup dia sentiasa melakukan silaturahim, dia melakukan amal soleh, dia doa, ya Allah panjangkanlah umur saya sampai 200 dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allah makbulkan, dan sebenarnya perubahan waktu tu, umur Dennis tu daripada 100 ke 200 dah termaktub dekat Ummul Kitab. Tetapi dekat sisi malaikat 100 je. Tapi dia boleh berubah dengan doa, dengan sambung silaturahim. Boleh faham begitu juga adanya takdir apa lagi? Takdir sanawi, takdir per tahun. Hujan, panas, rezeki, orang tu dapat haji, orang tu dapat pergi umrah, takdir per tahun. Itu ada di sisi malaikat. Dan benda tu boleh berubah. Bila malaikat renew takdir ni pada malam Lailatul Qadar. Lepas tu adanya takdir yaumi, takdir harian. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Dan setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Fulan Allah kayakan dia, fulan Allah miskinkan dia, fulan Allah muliakan dia, fulan Allah beri dia jawatan sebagai Perdana Menteri, besok dia jatuh dan lain sebagainya. Itu adalah takdir harian. Dan takdir yang kedua sampai yang keempat ataupun yang kelima, ia boleh berubah. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah boleh padam dan Allah boleh tetapkan. Tetapi semua penetapan dan yang telah berlakunya perubahan, ia semua ada di dalam wa indahu umul kitab, iaitu di lauhil mahfuz. Itu tidak ada perubahan sedikit pun. Syubhat tu dah settle. Kemudian al-masyiah, kehendak. Semua yang berlaku di atas muka bumi ni, martabat yang ketiga, setelah Allah tahu, Allah dah tulis, berlaku, tidak akan berlaku melainkan setelah kehendak Allah. Insya'a, jika Allah kehendakkan, benda tu berlaku. Wa illam yasha', jika Allah tidak kehendak, lam yakun, tidak pasti akan berlaku. Ada orang tanya, jadi benda-benda yang buruk, misalnya na'udzubillah, mak berzina dengan anak, itu pun Allah yang kehendak. Anak pancung kepala mak, itu Allah kehendak. Orang Palestin kelaparan, makan rumput lain sebagainya sampai mati, itu Allah kehendak ke? Ya betul. Bukankah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa jawapan dia? Siapa jawab? Kak Ina? Banyak dalil kan? Satu je. Sekarang masalah dia, Allah bagi tahu kita setiap sesuatu baik atau buruk itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Okey? Tetapi syubhat dia apa? Takkan benda yang Allah sendiri tahu buruk, Allah benci. Allah benci tak kesyirikan? Allah benci tak orang menduakan Allah? Tapi ada tak orang syirik? Ada tak kita lalu sebelah Tok Kong, tiba Tok Kong dah tak ada? Ada je kat Tok Kong kan? Orang ramai masuk kan? Orang Kristian, orang apa, Allah benci tak orang? Benci. Tapi benda ni jadi, dan jadi atas kehendak Allah. Macam mana kita nak jawab syubhat ni? Afiq, Raf, Denis. Baik, jadi kehendak Allah, masyiatullah terbagi menjadi dua. Ini adalah rumusan daripada nas-nas para ulama, mengumpulkan nas daripada Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Jadi kesimpulan dia, masyiatullah tanqasimu ila qismain. Kehendak Allah terbahagi menjadi dua. Taib. Ni kita pun dah bahas. Boleh rujuk siri yang ke berapa saya tak tahu, 15, 16, boleh tengoklah. Saya dah tulis dekat whiteboard, dekat smartboard. Tapi ini kita sekilas lah. Jadi kehendak Allah terbagi menjadi dua. Masyiatu syar'iyyah ataupun iradah. Kita pakai kataan iradah. Yang kelas kemarin kita pakai iradah. Iradah masyiah sama. Iradah syar'iyyah yang pertama, yang kedua iradah kauniyah. Walillahil hamd. Time kita bahas benda iradah ni, saya tanya ada soalan tak? Semua faham. Tak tahu sekarang masih ada soalan lagi ke atau dah faham lah. Okey.
Masyiatullah ataupun iradatullah, kehendak Allah, kemahuan Allah terbagi menjadi dua. Iradatu syar'iyah dan iradatu kauniyah. Okey, apa itu iradatu syar'iyah? Iradatu syar'iyah adalah kehendak kemahuan Allah yang Allah nak, yang Allah suka, syar'iyah, syarak, yang Allah syariatkan. Allah nak tak kita kemudahan dalam berurusan? Nak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah nak kita mudah, Allah tak nak kita susah-susah. Itu kehendak syariah. Yuridullah an yatuba alaikum. Allah nak kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Itu kehendak syariah. Allah nak. Tetapi kehendak syariah ni, ia qad yaqa, qad la yaqa. Dia boleh jadi dan boleh tak jadi. Allah nak kita beriman, boleh jadi kita beriman, dan boleh jadi ada manusia tak beriman. Okey, itu iradatu syar'iyah. Kemudian iradah yang kedua adalah iradatu al-kauniyah. Kehendak kemahuan Allah di sisi al-kaun, penciptaan. Ini lebih umum daripada iradatu syar'iyah. Iradatul kauniyah ni pula, semua yang berlaku, yang dah memang berlaku di atas muka bumi ni, semua berdasarkan kemahuan Allah secara kauniyah, tapi bukan syariah. Matinya Abu Lahab dalam keadaan kufur, Allah kehendak tak? Kehendak, tapi kehendak Allah secara kaun, bukan kehendak Allah secara syariah. Islamnya Umar bin Khattab atas kehendak Allah tak? Atas kehendak Allah. Itulah kehendak iradah syar'iyah dan kauniyah, terjadinya keimanan. Boleh faham ke? Jadi perbezaan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, yang pertama, iradah syar'iyah adalah semua benda yang Allah suka, cinta. Iradah kauniyah, ada benda yang Allah suka, ada benda yang Allah tak suka. Yang kedua, perbezaannya, iradatu syar'iyah, dia mungkin boleh terjadi, seperti Islamnya Umar. Allah nak tak kita beriman? Nak. Kita beriman tak? Kita beriman. Dia boleh terjadi. Tapi dia mungkin juga tak terjadi. Allah nak tak kita berdamai? Tapi wakilnya kita, masyarakat kita, orang-orang Melayu kita ni berdamai tak? Tak berdamai. Jadi iradah syariah ni boleh terjadi, boleh tak jadi. Tapi iradah kauniyah pasti terjadi. Okey? Pasti terjadi. Memang kehendak Allah, tak nak diorang berdamai atas kehendak Allah. Nanti akan timbul persoalan yang lain, tapi kita bahas ni dulu. Okey, jadi itulah kesimpulannya. Jadi apa-apa yang terjadi di atas muka bumi ni, baik dan buruk, itu semua atas kehendak Allah. Walaupun ia buruk, tapi atas kehendak al-kauniyah, bukan syariah. Jadi tidak ada hujah. Orang cakap, aku bunuh orang ni atas kehendak Allah. Tak, Allah tak nak kau bunuh, tapi engkau yang pilih untuk bunuh. Tiada siapa yang paksa, betul tak? Tapi ia terjadi semua atas kehendak Allah, sebab Allah ni Rabbul Alamin. Kalau kita cakap orang tu bunuh orang tu bukan atas kehendak Allah, atas kehendak dia sendiri, seakan-akan Allah tu sebagai Tuhan yang lemah. Okey. Kemudian syubhat lain yang berkisar di Masyiah ni. Jadi apa hujah ataupun apa kita punya dalil untuk mengatakan bahawa adanya wujud keburukan ni, sedangkan Allah benci? Adanya wujudnya syar, jahat ni, pembunuhan, zina, syirik, kufur, ada berlaku kat muka bumi, sedangkan Allah tak nak. Apa hujah dia pula? Jadi kita berbalik kepada 6 kaedah dalam nak memahami wujudnya buruk, wujudnya satu keburukan dalam muka bumi ni. Ada 6 kaedah. Siapa yang betul faham kaedah ni, insya-Allah syubhat di atas muka, di dalam kepala dia akan hilang, insya-Allah.
6 kaedah dalam kita nak memahami adanya benda buruk yang berlaku di atas muka bumi ni. Kan? Kadang benda ni syubhah, betul tak? Kadang bapa ada sakit. Dia macam, kenapa bapa aku sakit? Sebab di sisi dia benda tu buruk. Kadang yang lebih teruk lagi, mak bapak dia kafir, kemudian mati dalam kafir, sedih. Benda tu sangat buruk. Kenapa Allah takdirkan? Kalau dia memahami 6 kaedah ni, selesai benda tu. Okay, kaedah yang pertama. Kaedah pertama, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan, kita sebagai makhluk, Allah sebagai Khalik. Kaedah yang pertama, tidak boleh kita mensandarkan apa-apa jenis keburukan kepada Allah. Tidak boleh kita sandarkan apa-apa jenis keburukan, kejahatan, keaiban kepada Allah. Tak boleh. Tapi ia berlaku atas kehendak Allah. Boleh faham Jadi dia tak ada kontradik pun. Sebab benda tu secara zahirnya seakan-akan berlawanan, betul tak? Kita tak boleh sandarkan keburukan kepada Allah, tapi keburukan tu terjadi atas kehendak Allah. Macam mana ni? Okay, tak apa, sabar. Yang pertama dulu. Pertama, konsep Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh kita sandarkan apa-apa jenis keburukan kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, doa iftitahnya, walaysa syarru ilaik, atau kama qala, asyarru laysa ilaik, dan keburukan bukan kepada engkau. Okey, boleh terima jadi terjadi misalnya accident, kita bawa kereta, accident, lepas tu cakap ni semua sebab Allah. Tak boleh. Accident tu sebab kelalaian kita, dan ia terjadi atas kehendak Allah. Macam tu konsep dia. Kita kena salahkan diri kita. Kita tak boleh cakap misalnya accident, sakit ke apa, anak kita meninggal ke, ni semua sebab Allah. Tak boleh. Okey. Okey, kaedah yang kedua, di dalam penciptaan di atas muka bumi ini, di dalam penciptaan di atas muka bumi ini, tidak ada kejahatan yang murni. Di dalam penciptaan muka bumi ini, fi makhluqatillah ni, tidak ada kejahatan yang murni ataupun kejahatan yang melebihi kebaikan. Tak mungkin ada. Boleh faham? Dekat bumi, apa-apa yang berlaku di dalam kehidupan kita ni, di atas muka bumi ni, tidak ada istilah dia Allah cipta, Allah kehendak benda tu berlaku jahat secara murni. Tidak ada apa-apa kebaikan di sebaliknya. Tak mungkin. Walaupun Iblis hamba Allah tak? Makhluk Allah kan? Allah cipta dia untuk apa? Untuk hasut kita semua ni lah. Kan? Antara sebab kita orang jadi syirik, orang buat maksiat atas sebab hasutan daripada Iblis dan kuncur-kuncurnya, kawan-kawan dia, syaitan, minal jin wal ins. Tetapi sebenarnya ciptaan Iblis tu bukan kejahatan yang murni, tak. Dia ada kebaikan yang sangat banyak di sebalik penciptaan Iblis tu. Sebab tu dalam penciptaan muka bumi ni tidak ada istilah kejahatan yang murni ataupun kejahatan ada kebaikan tetapi kejahatan tu melebihi kebaikan. Tak ada. Pasti kebaikan yang ada di sebalik kejahatan tu melebihi kejahatan yang ada. Boleh faham kaedah yang kedua. Jadi kat muka bumi ni, kalau kita kalau kita cerita tentang baik dan buruk, dia tak lari daripada lima perkara. Allah cipta sesuatu tu baik saja, tak ada jahat pun. Allah cipta sesuatu tu baik dan ada buruk juga, tetapi baik itu melebihi keburukan. Okey. Yang ketiga, Allah cipta jahat sahaja, murni jahat, tak ada apa-apa kebaikan pun. Benda tu ada, tak ada bawa manfaat apalah. Tu maksudnya kejahatan yang murni.
Atau yang situasi yang keempat, Allah cipta jahat dan baik. Jahat tu ada, dan disebabnya ada kebaikan, tetapi jahat tu melebihi kebaikan tu. Yang keempat. Yang kelima, Allah cipta jahat dan baik, tapi sama rata dia punya level dia. Faham tak maksud saya? Boleh faham? 5 situasi ni yang terjadi dalam kehidupan kita hanya yang pertama dan kedua sahaja. Baik yang murni ataupun baik melebihi yang jahat. Itu sahaja. Yang jahat murni, jahat lebih ataupun sama rata, tak mungkin ada. Besarnya rahmat Allah. Kan? Kita buat satu contoh je, iblis je. Ibu segala kejahatan. Kan? Allah ciptanya iblis, disebabkan ciptanya iblis, adanya syurga dan neraka. Adanya orang yang beriman dan orang yang kufur. Ada orang-orang yang betul nak beriman. Adanya orang munafik yang berpura-pura nak beriman. Itu semua sebab apa? Sebab terjadinya penciptaan iblis. Adanya iblis, kita boleh tahu bahawa Allah, Tuhan pencipta kita ni mempunyai sifat apa? At-Tawwab. Maha menerima taubat. Sejahat apa pun kita, bangun pagi maksiat, main game sampai tidur balik, tak sempat solat, tak sempat birrul walidain, tak sempat apa. Tapi kalau kita bertaubat, Allah buka pintu taubat sebesar-besarnya. Para sahabat dulu bunuh anak, riba, zina, apa-apa bentuk kejahatan, kufar Quraisy champion. Tapi bila mereka bertaubat, mereka menjadi khairun nas. Allah terima. Itu sifat taubat. Sebab apa kita boleh tahu sifat taubat Allah? Sebab adanya iblis. Bayangkan kalau tak ada iblis, semua baik je. Kita dah terlepas salah satu sifat Allah yang sangat-sangat mulia, iaitu Maha Penerima Taubat. Nampak tak? Jadi kebaikan ni melebihi keburukan iblis ni. Walaupun iblis ibu segala kejahatan ni, ia bukan penciptaan murni jahat. Bahkan ia bukan penciptaan jahat lebih daripada kebaikan, tak. Itu besarnya rahmat Allah. Jadi apa-apa yang terjadi, peperangan ke, mak kita meninggal ke, kita aksiden ke, kita sakit hati, apa buruk lah, kalau kita faham kaedah ni, pasti ada kebaikan di sebalik. Bukankah Nabi SAW ta'ajub ajaib dengan keadaan orang mukmin? Fadal Adam hati dalil anna Nabi SAW yata'ajab bi halil mu'min. Ni tak boleh elak ni. Selalu Ustaz Muin dah bawa dalil ni. Apa keadaan orang mukmin sehingga Nabi sendiri takjub, ajaibnya. Idza asabahu sarra syakar. Jika dia dapat kebaikan, dia sombong tak? Dia sok sendiri tak? Tak. Dia bersyukur, dia taat. Sebab dia tahu ketaatan dia, kesyukuran dia tu jauh lebih baik daripada dia dapat kebaikan tersebut. Fakana khairun lah. Wa idza asabahu dharra sabar. Dan jika dapat satu musibah, benda yang buruk, dia tak anggap buruk tu buruk yang murni. Dia tak anggap buruk tu buruk melebihi kebaikan, tak. Sabar, dia bersabar. Sebab dia tahu pahala sabar ni jauh lebih melebihi, bertingkat-tingkat daripada keburukan yang dapat ke akhirat kelak. Itu kaedah yang kedua. Boleh faham? Jadi tidak ada di atas penciptaan muka bumi ni keburukan yang murni ataupun keburukan melebihi kebaikan. Tak mungkin ada. Orang yang berada di hospital lebih ramai ke orang yang luar hospital lebih ramai? Hospital. Nampak? Akal. Jalan raya kita berjalan daripada rumah pergi sini, kita jalan lebih banyak aksiden ke atau lebih banyak lancar je? Lancar je. Tapi kadang jadi tak aksiden? Jadi. Tapi kebaikan berlakunya terjadi untuk orang yang aksiden tu, untuk orang sekeliling tu, pasti lebih baik daripada berlakunya aksiden tu. Walaupun ia benda yang buruk, tak mungkin dia buruk tu melebihi kebaikan. Kan? Boleh jadi orang tu aksiden, sebenarnya dia sombong, dia bangga dengan kereta dia, Allah tarik nikmat, akhirnya dia kembali kepada Allah. Begitu orang sekeliling ni yang bawa, ya Allah, alhamdulillah aku tak aksiden, dia tambah syukur. Nampak? Dapat pahala, akhirnya dapat menyebabkan dia masuk syurga. Itu kebaikan. Begitu juga boleh kiaskan dengan apa-apa keburukan, peperangan ke, adanya pembunuhan. Kalau kita buka berita pembunuhan apa semua keburukan, jangan pernah kita terbetik dekat otak kita ni, ya Allah,
Kenapa kau boleh buat macam kita tak tahu apa yang ada kebaikan sebaik, dan pasti kebaikan tu melebihi daripada keburukan tu. Boleh faham kaedah yang kedua ni? Okey, kaedah yang ketiga, kejahatan yang berlaku di atas penciptaan muka bumi ni di sisi Allah adalah kejahatan yang nisbi, dinisbatkan sahaja, tapi bukan secara hakiki. Kejahatan yang berlaku di atas muka bumi Allah di sisi Allah adalah kejahatan yang nisbi, bukan hakiki. Maksud dia apa? Berlakunya keburukan di atas muka bumi ni, atas kehendak Allah dan Allah yang cipta. Tetapi kejahatan tu sebenarnya ia adalah kejahatan makhluk tu, bukan kejahatan Allah. Sebab semua yang Allah cipta adalah baik semata. Allah dulu mungkin keadaan kita dulu kita sentiasa bermaksiat, kita sentiasa biadab dengan orang tua, apa-apalah keburukan. Yang ketika itu buruk yang kita lakukan tu adalah keburukan kita atas kehendak Allah. Tetapi sebenarnya keburukan yang Allah takdirkan untuk kita tu, akhirnya kita fikir lama-lama, berapa lama aku nak main game je ni belum murajaah lagi ni, hadis tak hafal lagi ni, sekejap lagi nak kelas. Akhirnya dia dapat berubah, dia dapat rasa kesalahan. Itu dah baik tu. Sebenarnya terjadinya keburukan, ia membawa kebaikan di sebalik keburukan tersebut. Sebab tu kejahatan di sisi Allah adalah kejahatan yang nisbi. Boleh faham ke? Saya bagi lagi satu contoh yang sangat jelas, dan saya dah bagi banyak kali contoh ni. Macam orang tua nak bagi obat kepada anak dia. Anak dia sakit, demam. Ada obat demam pahit. Ketika orang tua tu nak bagi obat ke anak dia tu, anak dia anggap apa kat bapak dia ni? Jahat, betul tak? Tapi sebenarnya jahat tu jahat nisbi, yang mana obat tu dengan izin Allah akan menyembuhkan dia. Jadi sebenarnya perbuatan bapak dia paksa anak dia makan obat yang pahit, jahat ke baik? Jahat ke baik? Baik, sebab anak dia sihat. Tapi anak dia ketika dapat obat tu, yang mana kita tahu budak-budak tak suka obat kan, pahit, dia suka gula-gula, dia anggap bapak dia jahat ke baik? Jahat. Itu konsep dia. Jadi ilmu Allah ni meliputi segala sesuatu. Allah tahu, Allah dah takdirkan fulan kafir, fulan mukmin, ada kebaikan di sebab itu. Baik. Kejahatan apa tadi? Hisbi. Nisbi. Nisbah. Okey, kaedah yang keempat, al khairu fi makhluqatillah ad'af. Kebaikan yang ada di atas penciptaan muka bumi ini jauh lebih banyak dan lebih banyak. Tak boleh nafikan. Sepanjang hidup kita ni 65 tahun, kalau kita nak bahagikan berapa tahun kita sakit dengan berapa tahun kita sihat, agak-agak lebih banyak kita sihat ke kita sakit? Sihat. Tiba dapat pening kepala, dah mengeluh, ya Allah apa ni, aku pening kepala, aku nak pergi kelas ni. Nampak tak? Sedangkan kebaikan tu ad'af. Peperangan yang berlaku di atas muka bumi ni lebih banyak ke atau pendamaian lebih banyak? Damaian lebih banyak. Perang berlaku sikit lah dekat Syam, dekat Syria, dekat Yaman, dekat mana-mana tempat berlaku. Tetapi kebaikan dengan tak adanya peperangan lebih banyak dan sangat-sangat banyak. Macam saya bagi contoh tadi kan, orang sakit, orang yang berada dekat penjara dengan orang yang kat luar penjara, siapa lagi ramai? Orang kat luar penjara. Bahkan mungkin dalam penjara tu bukan semua jahat, ada yang baik juga. Nampak? Al khair ad'af. Kebaikan di atas penciptaan adalah lebih banyak dan sangat-sangat banyak. Okey, kemudian yang kelima, sisi kebaikan yang berlaku di sebalik keburukan kadang kita diperlihatkan, kadang kita tidak diperlihatkan. Kaedah yang kelima, sisi baik di sebalik berlakunya keburukan kadang kita diperlihatkan oleh Allah, kita tahu, kadang kita tak tahu.
Hikmah lah. Hikmah berlakunya keburukan, kadang kita tahu, kadang kita tak tahu. Itu kaedah dia. Jangan disebabkan kita tak tahu hikmah, kita pukul rata benda ni buruk. Jangan kita fikir, bapak aku pergi UK best jalan-jalan, aku tak dapat ikut. Jangan. Kadang ada kebaikan dapat ikut majlis ilmu. Ni tak ada kaitan dengan sesiapa Jangan sebabkan kita tak tahu hikmah, kita beranggapan atau kita berdalil bahawa benda tu buruk untuk kita. Jangan. Sebab tu kalau kita nak jadi hamba yang ajaib, apa-apa buruk yang berlaku kat kita, apa kewajipan kita? Kita kena sabar. Jadi kaedah yang kelima ni, bukan semua hikmah di sebalik keburukan kita tahu. Okay, yang keenam, kejahatan yang berlaku di atas penciptaan, di atas muka bumi ini, kejahatan yang berlaku. Sekejap, saya ulang balik. Manfaat di sebalik kejahatan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah untuk sekelilingnya, bukan untuk zat jahat tu sendiri. Boleh faham ke? Misal kata Allah cipta iblis tu bukan sebab Allah nak cipta buruknya iblis saja, li zati, zat dia, bukan. Sebenarnya Allah cipta untuk li ghairihi. Dengannya ada iblis, kita tahu adanya orang beriman, orang yang kufur, orang yang betul-betul istiqamah, orang yang main-main dan sebagainya, orang yang terlena dengan hasutan syaitan, dengan orang yang betul-betul nak belajar ilmu agama. Itu semua manfaat dia adalah untuk li ghairihi, bukan li zatihi. Mungkin terjadi misal lain, saya bagi misal lagi, accident. Keburukan yang berlakunya accident tu bukan untuk zat accident tu, tapi untuk sekeliling. Orang yang berlaku tuan kereta tu mungkin dia akan bawa lebih pelan, mungkin dia akan bawa lebih hati-hati, mungkin time dia sombong jadi tak sombong. Orang yang lalu tengok accident tu, dia lebih bersyukur, dia pun lebih hati-hati. Nampak? Al-muradu bisyarr li ghairihi la li zatihi. Manfaat keburukan tu bukan daripada zat keburukan tu, tapi li ghairihi, sekeliling dia. Okey, jelas ke? Macam contoh macam potong tangan. Hudud potong tangan, betul? Secara zahirnya kalau manusia yang hanya bersandarkan akal yang cetek, dia seakan-akan dia lebih pandai daripada Rabbul Alamin. Allah dah beritahu jelas hukum orang mencuri dengan had-had yang tertentu akan dipotong tangan. Kalau orang-orang liberal ni, dia seronok kalau dapat benda macam ni, sebab secara zahirnya ya Allah zalim, kan? Tangan ni hak dia, kenapa nak ambil, nak bandingkan tangan dengan benda yang dia curi, tak sebanding. Macam-macam lah hujah dia orang. Sebab apa? Sebab dia orang tak belajar 6 kaedah ni. Itu salah satu contohnya. Barakallahu fiik. Okey, jelas jadi masalah takdir ni, saya rasa apa-apa syubhat dah selesai. Jadi misal kata kita dah betul-betul faham usul nak memahami masalah takdir ni. Jadi misalnya ada bibit-bibit qadariyah ataupun jabariyah, kita dah boleh detect, ni dah lain ni konsep dia dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Apa-apa syubhat datang, kita dah boleh tempis dengan izin Allah. Okey. Jadi walillahilham, kita dah selesai dengan rukun iman kita. Kemudian apa soalan Jibril yang seterusnya? Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, bagi tahu aku apa itu ihsan. Kemudian Nabi SAW sebut apa? Jawab apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu engkau beribadah kepada Allah, level engkau beribadah kepada Allah tu sampai seakan-akan Allah di hadapan kau. Tapi kalau tak mampu,
kena rasa bahawa Allah melihat engkau. Itu ihsan. Tapi jawapan Nabi bagi ihsan ni, adakah ta'rif ihsan ataupun rukun ihsan? Jibril tanya Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan aku apa itu ihsan. Lepas tu Nabi jawab jawapan ni. Adakah ini ta'rif ihsan ataupun rukun ihsan? Ini adalah rukun ihsan, bukan ta'rif. Okey, sebagaimana Jibril tanya tentang rukun iman, tentang rukun Islam, rukun iman, itu Nabi jawab dengan ta'rif ke dengan rukun? Rukun. Tapi soalan Jibril bukan tanya rukun, tanya apa itu iman kan? Tapi Nabi jawab dengan ta'rif. Jawab dengan rukun, minta maaf. Kemudian ihsan pun sama. Nabi SAW jawab dengan rukun. Jadi persoalan ni apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Ihsan secara bahasanya daripada perkataan ahsana yuhsinu ihsanan. Dia ada penambahan huruf daripada perkataan ihsan, iaitu alif. Yang mana asal kalimat dia original dia hasuna ataupun hasana. Ha sin nun saja. Lepas tu adalah penambahan ahsana ataupun tahassana ataupun tahasana. Setiap penambahan huruf dia mahu penambahan makna. Hasan maksud dia apa? Hasan, hasanun, baik. Kalau ahsana, berbuat baik. Jadi ahsana yuhsinu ihsanan adalah kita berbuat baik. Okey, sebelum kita masuk ta'rif, kita kena ketahui juga kenapa Jibril tanya secara berurutan Islam, iman, ihsan. Apa hikmah di sebaliknya? Kenapa tak tanya dia ihsan dulu, lepas tu iman, lepas tu Islam? Agak-agak Danish, dengan segala ilmu yang Danish dapat tu, keluarkan apa hikmah Jibril tanya akhbirni anil Islam, kemudian akhbirni anil iman, kemudian last sekali baru akhbirni anil ihsan. Jadi hikmah dia ini menunjukkan adalah turutan tekatan bagi seorang Muslim, bagi seorang yang beriman, bagi seorang hamba Allah. Tekatan yang paling bawah sekali adalah Islam. Bukan semua orang Islam, bukan semua Muslim mukmin, apatah lagi muhsin. Taib. Jadi betul, next level dia adalah mukmin. Kalau siapa yang betul-betul bahas satu persatu, dia akan dapat rasakan tekatan dalam dia nak beragama tu. Apabila first dia belajar tentang rukun Islam, kemudian tiba dia belajar tentang rukun iman pula, ada peningkatan agama dia tu. Lepas tu bila last sekali, kita semua ni kena sampai target. Sebagaimana kalau bab duniawi kita ada target, aku nak jadi apa, doktor ke, nak ambil PhD ke, ada target bab duniawi. Bab ukhrawi kita, target kita apa? Kita semua kena jadi orang muhsin. Janganlah dah 60 tahun, 50 tahun solat masih tak ada apa-apa perasaan bahawa seakan-akan Allah ada di hadapan ataupun Allah melihat. Gitu-gitu je solat dia. Dia bersedekah pun sama, dia buat baik dengan isteri, buat baik dengan anak, tak ada perasaan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Nampak tak? Sebab tu Jibril tanya satu persatu supaya kita dapat ikut flow dia. Dan kita dah memahami tentang iman ni, tentang beriman kepada Allah, tentang tauhid, tentang syirik, beriman kepada para malaikat, beriman pada kutub, rusul, beriman pada hari akhirat, beriman kepada qadar dan qadar ni. Apa next step kita, next level kita? Sekarang kita kena jadikan diri kita orang-orang yang muhsin. Apa rukun orang muhsin? Dua je. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Jika tak mampu, fa innahu yarak. Jadi ihsan secara bahasa dia daripada perkataan ahsana yuhsinu ihsanan, yang mana ihsan ni membawa makna al-itqan. Itqan apa? Itqan ni melakukan sesuatu perkara dengan terbaik, betul-betul. Itu makna daripada kata ihsan.
Kemudian secara istilah dia, apa makna ta'rif secara syarak bagi kalimah ihsan? Siapa yang tulis? Kak Ina tulis. Kak Ina boleh baca? Meyakinkan atau memperbolehkan sesuatu amal yang mana seseorang mungkin melakukannya. Pertama, kedua, memperelokkan amalannya, bernama baik amalannya. Yang ketiga, lebih berusaha untuk mencantikkan amalannya. Sentiasa inginkan amal itu terbaik adalah satu agar mendapat cinta Allah, dan hasilnya supaya menjadi amalan di atas kesempurnaan pada semua amalan. Jadi ada beberapa poin tentang maksud secara syarak bagi kalimah ihsan. Kesimpulannya, ihsan ni kita sentiasa menjadikan segala bentuk ibadah kita, sebab Nabi sebut anta'buda, iaitu kau beribadah kepada Allah, kau melakukan segala bentuk ibadah, tak semestinya solat. Semua ibadah, apa yang dinamakan ibadah? Apa itu ibadah dulu? Ibadah tu apa? Semua benda yang baik. Semua benda yang baik. Melakukan sesuatu perkara kerana Allah. Itu lebih tepatnya ikhlas. Semua sesuatu yang baik tapi kurang lengkap. Amal. Semua benda yang baik yang Allah cinta dan redha, baik ia perkataan, perbuatan, zahir ataupun batin. Kaedah ibadah pun kita dah bahas, betul tak? Dalam bab Tauhid Al-Uluhiyah. Satu-satu kaedah tentang ibadah. Apa rukun dia, apa syarat dia, apa dia punya ikatan dia. Ta'rif dia, semua perkara yang Allah cinta dan redha tu dua. Allah cinta, Allah redha, baik daripada perkataan, aqwal maupun perbuatan, af'al, zahir ataupun batin, maka ia adalah ibadah. Jika mana ia ibadah, pertama sekali kita tak boleh buat benda tu melainkan hanya untuk Allah semata. Itulah kalimah la ilaha illallah, la ma'bud bihaq illallah. Kemudian Nabi sebut dalam rukun ihsan ni, anta'budallaha ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jadi semua benda yang Allah cinta dan redha, baik zahir maupun batin, perbuatan maupun perkataan, kita lakukan. Jika kita sampai tahap ihsan, seakan-akan Allah di hadapan kita, ataupun kita tak mampu sampai tahap tu, Allah sentiasa memerhatikan kita. Perasaan tu, sekarang kita tengah menuntut ilmu, ada perasaan bahawa kita menuntut ilmu nak berjumpa dengan Allah, nak melihat wajah Allah, nak memasuki syurga Allah. Sebab tu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita nak dapat semua faedah-faedah yang mana ilmu tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk meningkatkan lagi kita punya iman dan taqwa. Kalau tak mampu, kita belajar seakan-akan Allah tengah melihat ni. Takkan aku nak conteng ke, aku nak ngantuk ke, dan lain sebagainya. Itu maksudnya, contoh dia. Dalam kita berzikir, dalam kita bersedekah, dalam kita melakukan hubungan antara suami dan isteri, apa-apa bentuk ibadah, kita lakukan seakan-akan kita melihat Allah ataupun Allah melihat kita. Jadi kesimpulan daripada ta'rif, istilah daripada ihsan adalah kita memperelokkan. Bila kita dah lihat Allah di hadapan kita, apa kita punya tindak tanduk kita? Kalau kita sebagai pekerja, tengah buat kerja, tiba belakang ada bos, boleh ke kita relax bos? Tak mungkin, mesti kita tekun. Itu itqan, buat dengan tekun. Lepas tu sentiasa nak memperelokkan kerja kita, sebab kita kena tengah diperhatikan ni. Kalau misal kata kita tengah belajar ni, Ustaz Muin duduk kat ujung tu, mesti korang ada ustaz tengok tu, betul tak? Contohlah. Itu perasaan bagi seseorang yang dah sampai tahap ihsan. Semua benda yang dinamakan ibadah, maka dia akan lakukan, dia akan hadirkan perasaan seakan-akan dia melihat Allah,
ataupun Allah melihat dia. Okey. Dan ibadah ihsan pun ada jenis-jenisnya. Ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada orang lain, ihsan kepada haiwan. Ihsan tingkat tertinggi sekali, ihsan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kalau ihsan kepada keluarga kita yang baik, bagus. Tapi tahap ihsan yang tertinggi adalah ihsan ilal musi. Kita berlaku ihsan, berlaku baik kepada orang yang dah buat buruk kat kita. Itu sangat berat. Betul. Dan perbahasan ihsan ni pun sangat-sangat seronok juga, best. Dengan dalil-dalil dia. Lepas tu akhirnya jazak ataupun balasan bagi orang-orang muhsin ni apa? Balasan yang tertinggi bagi orang muhsin ni apa? Adalah melihat wajah Rabbul Alamin. Apa dalil, apa firman dia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dalam surah Yunus ayat 26. Ini adalah balasan tingkatan tertinggi bagi seseorang hamba dalam syurga. Dia dah masuk syurga, okey, alhamdulillah, tapi belum dapat balasan tertinggi. Dia dapat duduk syurga Firdaus, okey, alhamdulillah. Dia dah bersama Nabi, alhamdulillah. Tapi balasan tingkatan tertinggi dalam syurga apa sebenarnya? Waziyadah. Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu. Batu perkataan ihsan. Bagi orang-orang yang dah sampai tahap ihsan ni, bagi dia orang apa? Al-husna. Apa husna? Syurga. Bukan setakat syurga, ada nikmat yang paling tertinggi, paling agung, waziyadah. Apa itu? Ru'yatu wajhillah. Dapat melihat wajah pencipta yang pemberi kita nikmat, pemberi kita rezeki, iaitu Allah Jalla Jalaluhu. Itu tingkatan balasan tertinggi bagi seorang muhsin. Jadi kesimpulan dia, kita ni janganlah kita dalam berada dalam kita nak beragama ni, kita berada di satu level sahaja. Kita dah level, mungkin sekarang kita dah level mukmin lah, walillahil hamd, kan? Kita dah level Muslim, dah settle. Sekarang kita dah level mukmin. Lepas tu kita steady di level mukmin. Solat pun biasa-biasa, buat ibadah pun biasa-biasa. Jangan, hadirkan rasa tu. Hadirkan untuk aku menjadi tingkat tertinggi di sisi Allah, iaitu muhsin. Taib. Contoh ihsan untuk orang yang buat jahat kat kita apa? Apa-apa bentuk orang yang melakukan kezaliman terhadap kita, kita maafkan dia, kita doakan dia. Kita tidak ada satu bentuk dendam. Kita tetap berbuat baik. Bukan kata kita macam katalah dia buat jahat, kita report dia, kita apa semua, kita ambil balik hak kita. Dia macam ni, dalam konsep Islam ni, dalam kita nak balas kejahatan, kita boleh balas kejahatan yang setanding dengan dia, tak ada masalah. Islam membenarkan. Yang luar daripada kejahatan, misalnya orang tu tumbuk kita nak tumbuk dia balik, Islam tak halang, boleh. Tapi kalau kau nak next level, dia tumbuk, kau maafkan dia. Itu memang berat. Sebab tu ada seorang sahabat, ada dalam hadis yang panjang, Nabi duduk dengan para sahabat dekat masjid. Nabi sebut, orang yang akan berada di pintu ni depan, dia adalah penduduk syurga. Lepas tu keluarlah fulan. Lepas tu besok berlaku lagi satu perkara yang sama, Nabi sebut keluar fulan tu. Akhirnya ana lupa dia punya siapa sahabat tu, tapi kesimpulan hadis dia macam ni lah. Akhirnya salah seorang sahabat yang duduk bersama Nabi tu, dia rasa macam apa amalan fulan ni, sehingga Nabi 2-3 kali cakap dia adalah penduduk syurga. Akhirnya dia pura-pura datang kat rumah orang ni. Dia cakap, siapa? Jadi tetamu orang tu. Dia pura-pura, saya datang dari penjara dari tetamu. Orang tu silakan. Lepas tu dia duduk satu malam, tak ada bangun malam, tak ada baca Quran sangat, tak ada solat sunat, biasa-biasa je. Akhirnya dia bocorkan rahsia bahawa Nabi SAW sebut engkau adalah penduduk syurga. Apa amalan kau?
Dia kata sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang yang buat buruk pada aku. Itu ihsan, tahap ihsan yang tertinggi. Akhirnya balasan dia apa? Husna wa ziyadah. Syurga dan nikmat tambahan, iaitu melihat wajah Allah Rabbu Alamin. Wallahu ta'ala alam. Ada apa persoalan? Tadi Ustaz ada cakap pasal Jabariyah, Qadariyah. Mu'tazilah tu macam mana? Mu'tazilah tu dia pecahan daripada Qadariyah. Mu'tazilah ni dia bukan setakat sesat masalah qadar saja. Dia juga masalah iman, masalah pemerintahan, banyak kesesatan Mu'tazilah. Tetapi dalam setiap rukun iman tu, keimanan, pemerintahan, apa semua tu ada kelompok-kelompok sesat. Dalam masalah takdir ni, ibu kesesatan dah hanya dua je, Qadariyah ataupun Jabariyah. Yang bawah-bawah tu misalnya Khawarij pun dia antara dua juga. Dia dalam orang-orang Khawarij ni, dalam nak memahami qadar ni, dia iman terikut Qadariyah ataupun Jabariyah. Orang Syiah, apa-apa kelompok sesat lain, kalau buat qadar dia ikut mana? Boleh faham? Jadi Mu'tazilah ni dia kelompok sesat, tapi dalam kesesatan dia nak memahami agama ni, imam dia ikut, kalau misal kata bab iman, dia ikut siapa? Ikut Murji'ah ataupun ikut Khawarij. Masalah iman, iman tu naik turun ke tak? Masalah qadar dia ikut siapa? Qadariyah ataupun Jabariyah. Okey. Masalah Mu'tazilah ni sangat panjang. Dulu saya belajar kat Madinah, paling pening nak belajar dia punya pemikiran. Dia ada usul 5 dia. Jadi sesiapa yang mengaku dia Mu'tazilah tapi tak faham 5 usul ni, dia usuk sendiri lah. Orang Mu'tazilah pun tak mengaku dia Mu'tazilah. Lebih kurang gitulah, dia ada dia punya. Begitu juga Syiah dan macam-macam lagi kelompok-kelompok sesat. Tapi kewajipan kita sekarang, kita tanam dulu usul pemahaman Ahlussunnah. Jangan kita beranikan diri nak dengar syubhat-syubhat. Tiba-tiba duduk tak ada kerja, buka tadabbur. Jangan tiba-tiba tak ada kerja, buka lepat lah. Saja nak bagi syubhat-syubhat. Jangan. Orang-orang perkataan-perkataan tu, walaupun kita tahu aku dah belajar dah ni, boleh, jangan. Syubhat ni jangan kita buat main. Okey, wallahu taala alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Tapi sebelum tu, insya-Allah minggu depan kita akan masuk tentang hari-hari tanda-tanda kiamat. Lepas tu kita akan masuk hadis yang seterusnya, insya-Allah. Kita murajaah secara cepat. Hadis Jibril ni dia panjang sikit, sebab apa? Sebab dia penting. Tapi hadis-hadis lain saya akan murajaah secara cepatlah. Nanti kita akan masuk hadis yang ke-10, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم